Percobaan. Cuba. Tak nyala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. InsyaAllah untuk memberkati kuliah maghrib kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah maghrib pada malam yang penuh barakah dan kemuliaan ini, Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Kerana apa?
Dek kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahi buat kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita di negeri akhirat nanti, di dalam syurganya. Allah marzuqnal jannatal firdaus, ya Allah Tuhan kami, rezekikanlah kami semua dengan syurga firdausmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Seringkali kita berasa risau tentang persoalan rezeki. Kenapa kita nak risau tentang rezeki? Kerana rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu min indillah wa laysa min indina. Rezeki itu di sisi Allah, bukannya di sisi kita. Rezeki itu datangnya daripada Allah, bukan datangnya daripada kita. Hatta ulat di dalam batu sekalipun boleh hidup, ada rezeki untuk ulat-ulat tersebut. Burung-burung waktu pagi keluar daripada sarangnya, terbang berkilometer-kilometer jauh, sebaik saja menjelang senja pulang semula ke pangkuan sarangnya, membawa makanan berupa ulat-ulat dan juga bijirin untuk anak-anak sang burung tersebut. Ada rezeki untuk burung-burung. Hatta seluruh haiwan yang melata di daratan dan di lautan telah ditentukan rezeki semua makhluk-makhluk ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berasa risau kalau dikurniakan anak yang ramai. Kenapa kita risau kalau dapat anak yang ramai? Kerana setiap kelahiran bayi itu, ya, telah ditentukan rezeki untuk mereka. Ada orang risau sebab apa? Sebab konon-konon takut tak boleh nak bagi makan pada anak tersebut. Konon-konon takut tak dapat nak besarkan anak-anak tersebut. Konon-konon takut tak dapat nak sekolahkan anak-anak tersebut. Ketika mana kita berada dalam rahim ibu kita hari yang ke-120 ataupun 4 bulan, waktu itu telah dicatat untuk kita tentang rezeki kita, telah dicatat untuk kita tentang jodoh kita, telah dicatat untuk kita tentang ajal maut kita, telah dicatat untuk kita tentang untung nasib baik ataupun sebaliknya. Subhanallah. Kalaulah seluruh haiwan yang melata di daratan dan di lautan Allah jamin rezeki untuk semua makhluk-makhluk ini kan pula kita yang bernama manusia, kita yang bernama insan, yang dikurniakan akal fikiran dan tulang 4 kerat. Selagi hayat di kandung badan, selagi nyawa belum sampai ke halkum, selama itulah Allah terus menerus melimpahi rezekinya buat kita semua. Akan tetapi apabila ajal menemui kita, apabila nyawa berpisah daripada jasad, ketika itu barulah tertutup semua pintu-pintu rezeki buat kehidupan kita di dunia ini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringkali kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang lain jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang lain Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kediaman mewah, mahligai, banglo, semidi banglo, kondominium dan sewaktu dengannya. Kita pula hanya memiliki rumah teres 1 tingkat ataupun rumah kampung. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang lain Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kenderaan mewah yang menjalar di atas jalan raya. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Rolls Royce dan sewaktu dengannya. Kita pula hanya memiliki kenderaan Pro 2 Myvi atau Viva atau Exia. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang lain Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka pendidikan yang cukup tinggi. Ada yang sampai peringkat master, sampai peringkat PhD, bahkan ada yang bergelar doktor, bergelar profesor madya dan sewaktu dengannya.
Kita pula hanya mendapat pendidikan setakat sekolah menengah, SPM atau STPM sahaja. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya sangkaan kita terhadap Allah meleset sama sekali. Hakikatnya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah bagi pada orang lain. Kalaupun kita hanya memiliki rumah teres satu tingkat ataupun rumah kampung, tapi ada orang di luar sana hanya memiliki rumah yang bertiangkan batang buluh, beratapkan rumbia, berdindingkan shilling zinc nipis ataupun papa plywood nipis. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Kalaupun kita hanya memiliki kenderaan Pro 2, Myvi atau Viva atau Exia, tapi ada orang di luar sana usahakan motorsikal, basikal pun mereka tak ada. Mereka terpaksa ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, berjalan kaki sahaja. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Kalaupun kita hanya mendapat pendidikan setakat sekolah menengah, SPM atau STPM sahaja, tapi ada orang di luar sana langsung tak bersekolah dek kerana kemiskinan mak bapak dia dan juga keluarganya untuk menyara beliau bersekolah. Maknanya nikmat yang Allah beri kepada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat pemberianku ke atasmu, akan aku tambahkan lagi nikmat-nikmatku ke atasmu. Akan tetapi jika kamu kufur, kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, ingatlah sesungguhnya azab aku teramatlah pedih. Bukan rumahnya yang sempit, tapi hatinya yang sempit. Bukan dia tak mencapai apa yang dia ingin dalam hidup, tapi jiwanya yang tak pernah merasa puas. Bukan rezekinya yang kurang, tetapi kesyukurannya yang teramat kurang. Masya Allah, ya. Lalu bersyukurlah atas semua pemberian Allah atas kita, ya. Mudah-mudahan semua pemberian itu diberkati oleh Allah. Lafazkanlah rasa syukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji-pujian hanyalah untuk Allah yang dengan segala nikmat-nikmatnya itu, maka jadikanlah kami hamba-hambanya yang soleh. Itu makna rezeki yang diberkati. Rezeki berkat menjadikan kita semakin dekat, semakin hampir kepada Allah, ya. Rezeki yang tidak diberkati itu dibimbangi, kita semakin jauh dan semakin sesat. Wal'iyadzubillah. Kita nak semua nikmat-nikmat kurniaan Allah ke atas kita berupa rahmat dan kasih sayangnya, menjadikan kita semakin dekat dan hampir kepadanya. Kita tak mau nikmat-nikmat kurniaan Allah, pemberian Allah berupa istidraj. Allah bagi dengan murkanya, Allah bagi dengan marahnya. Nak sangat, nah ambil kau, yang menjadikan kita semakin jauh dan semakin sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi barangkali sekitar pukul 6.45, ya, mungkin pukul 7, dekat rumah kita mandi manda, masuk bilik air, ya. Ada yang mandi guna shower gel aloe vera, ada yang mandi guna sabun buku Dettol, ada yang guna shampoo 3 in 1, ada yang berus gigi guna ubat gigi Sofi atau Mukmin atau ubat gigi Halagel, ya, hingga barang kita terasa segar dan nyaman, ya. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak berupaya nak mandi sendiri, kerana waktu itu kita dimandikan, ya, namanya mandi jenazah. Orang yang memandikan ke atas diri kita. Lepas kita dah mandi, badan terasa segar dan nyaman, kita pun mengenakan pakaian kemas menutup aurat, bersiap sedia nak datang ke surah An-Nur section 20. Ada yang pakai baju Melayu, tak kurang juga yang pakai baju kurta, bahkan ada yang menyarung tubuh badannya dengan baju jubah.
Bahkan ada yang melilit kopiahnya dengan serban, ada yang meletakkan pada bahunya dengan ridak, tak kurang juga yang mencalik pakaian dan tubuh badannya dengan minyak wangi kasturi kijang. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak ada kekuatan nak pakai baju Melayu sendiri, kita dah tak berupaya nak pakai baju kurta sendiri, kita dah tak ada kudrat nak menyarungkan tubuh badan kita dengan baju jubah. Kenapa? Kerana ketika itu kita dipakaikan dengan pakaian terakhir kita yang namanya kain kapan. Tak mengira pangkat, darjat dan kedudukan seseorang, tak kira sama ada orang itu daripada golongan kayangan ataupun marhain, tak kira sama ada orang itu daripada golongan kaya raya ataupun fakir miskin, tak kira sama ada orang itu daripada golongan luar biasa ataupun biasa-biasa, tetaplah pakaian terakhir mereka namanya kain kapan yang berwarna putih. Sebab itulah dengan segala macam kelebihan yang Allah pinjamkan buat kehidupan kita di dunia yang sifatnya sangat sementara ini, jangan disebabkan dengannya kita menongkah ke langit, sombong, angkuh, bongkak hingga kita merasakan diri kita yang paling mulia dan kita memandang orang lain semuanya hina-hina belaka. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang ada dalam hatinya perasaan sombong, walaupun hanya sebesar zarah, besar biji sawi. Bayangkanlah, perasaan sombong itu bersarang dalam hati hanya sekecil zarah ataupun biji sawi pun sudah cukup untuk tidak melayakkan hambanya itu masuk ke dalam syurganya di hari akhirat nanti. Bagaimana pula kalau perasaan sombong itu di dalam hati meluap-luap, seperti mana sombongnya Fir'aun, seperti mana sombongnya Haman, seperti mana sombongnya Qarun, seperti mana sombongnya Namrud, seperti mana sombongnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Pastilah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah kita mengenakan pakaian kemas menutup aurat, bersiap sedia nak datang ke surah An-Nur section 20. Ada daripada rumah sampai ke surah ini berjalan kaki, tak kurang juga yang menunggang motosikal, bahkan ada yang memandu kereta. Ya, yang berjalan kaki sudah pastilah setiap langkah kaki akan menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu kemuliaan. Maknanya kalau daripada rumah sampai ke surau ini kita menggunakan 300 langkah kaki, maknanya 300 dosa-dosa kita berguguran dan 300 pahala yang kita raih. Yang menaiki motosikal dan kereta pula macam mana? Pastikan sebaik saja kita berada dalam kenderaan kita, jangan lupa baca doa naik kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang tanpa keizinan dan kekuasaan daripadanya, kenderaan ini tak ada apa-apa daya dan upaya untuk bergerak ke mana-mana. Kenapa? Kerana pengangkutan utama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuda dan unta. Asalnya sifat kuda dan unta adalah sangat liar dan ganas. Siapa yang menjinakkan hati-hati kuda dan unta tadi untuk mematuhi semua arahan tuannya, untuk membawa tuannya ke mana-mana sebagaimana yang diarah? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, kuda dan unta pasti tak akan mematuhi, tak akan mengikuti semua arahan-arahan daripada tuannya. Begitu juga kenderaan yang kita naiki hari ini. Tanpa izin Allah, motosikal dan kereta tak dapat dihidupkan enjin. Tanpa izin Allah, barangkali on the way nak sampai ke surau ini, di pertengahan jalan breakdown, ya. Kereta kita mungkin tayarnya pancit, kereta kita mungkin enjinnya berasap, ya. Jadi kita sampai ke sini dengan selamat, semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, masya Allah. Ingat, sesungguhnya kenderaan-kenderaan kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang telah kita perguna kenderaan tersebut waktu hidup dekat dunia dulu. Katalah orang itu dekat dunia dia memiliki kereta BMW 7 Series, the latest model. Nanti BMW itu akan bercakap di hadapan Allah di hari akhirat barangkali begini, wahai Allah, sesungguhnya aku menjadi saksi bahawasanya Tuhan aku waktu dekat dunia dulu, dia menggunakan aku untuk membawa dirinya pergi ke kelab-kelab malam,
berdisko, berdangdut, berjoget-joget, terkinja-kinja, melompat-lompat macam monyet mabuk. Maka sengsaralah pemilik BMW itu nanti di hari akhirat. Katalah orang itu waktu dekat dunia dia memiliki Mercedes S500 kelas, the latest model, dahsyat. Nanti Mercedes itu akan bercakap di hadapan Allah di hari akhirat barangkali begini: wahai Allah, sesungguhnya aku menjadi saksi bahawasanya Tuhan aku waktu dekat dunia dulu dia menggunakan aku untuk membawa dirinya berulang-alik daripada rumah pergi ke surau An-Nur section 20, pulang semula ke rumah hari-hari macam tu wahai Allah, semata-mata untuk mengabdikan diri kepadamu wahai Allah. Dia mendirikan solat berjamaah di dalamnya, dia istiqamah duduk dalam majlis ilmu di dalamnya, dia membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berselawat di dalamnya, dia menghubungkan silaturahim juga ukhuwah fillah di dalamnya. Maka berbahagialah sang pemilik Mercedes itu nanti di hari akhirat. Ustaz cakap BMW dengan Mercedes boleh berkata-kata di hari akhirat. Mana dalilnya wahai Ustaz? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lalu mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, wahai kulit, kenapa pada hari ini engkau menjadi saksi ke atas kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Lalu kulit-kulit itu pun berkata, sesungguhnya Allah lah yang menjadikan aku boleh bercakap, seperti mana Allah menjadikan setiap sesuatu semuanya boleh bercakap. Masya Allah, setiap sesuatu di hari akhirat nanti semuanya boleh bercakap dengan perintah daripada Allah. Masya Allah, untuk menjadi saksi atas semua perbuatan kita waktu dekat dunia dulu. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu aku kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim. Lalu bercakaplah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum. Dan menjadi saksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun. Dengan apa yang telah mereka usahakan, mereka kerjakan, mereka lakukan waktu dekat dunia dulu. Rupa-rupa di hari akhirat kelak, mulut dikunci, tangan yang bercakap, mulut dikunci, kaki yang bercakap, mulut dikunci, kulit yang bercakap, mulut dikunci, pakaian yang bercakap, mulut dikunci, kediaman-kediaman tempat tinggal kita yang bercakap, mulut dikunci, kenderaan yang kita naiki sehari-harian yang bercakap, mulut dikunci, kesan-kesan tapak kaki kita yang memijak atas muka bumi ini yang bercakap. Semuanya menjadi saksi atas segala perbuatan kita waktu hidup dekat dunia dahulu. Tak ada satu pun tersembunyi daripada pengetahuan Allah, walau sebesar zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarah, besar biji sawi, tetap akan ditayangkan, ditunjukkan, diperlihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah, besar biji sawi, tetap akan ditayangkan, ditunjukkan, diperlihat di hari akhirat untuk diadili seadil-adilnya di Mahkamah Agung Allah, untuk diberi pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah kita usahakan waktu dekat dunia dulu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada daripada rumah tadi sampai ke surau An-Nur berjalan kaki, tak kurang juga yang menunggang motosikal, bahkan ada yang memandu kereta. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak ada kekuatan nak berjalan kaki sendiri ke surau ini, kita dah tak berupaya nak menunggang motosikal sendiri ke surau ini, kita dah tak ada kudrat lagi nak memandu kereta sendiri untuk datang ke surau An-Nur ini. Kenapa? Kerana ketika itu kita diisi dalam satu peti namanya papan keranda, dan kita diusung, diangkat naik atas satu kenderaan namanya van jenazah. Dalam van jenazah tersebut kita diletakkan di bahagian belakang, kerana di hadapan kita ada pak super, di hadapan kita ada pemandu, di hadapan kita ada driver. Tapi kita di belakang bukan sebagai bos, kita di belakang bukan sebagai majikan, bahkan kita sebagai jenazah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sebaik saja sampai di perkerangan surah An-Nur section 20 ini, kita pun meletakkan kenderaan yang kita naiki pada tempat yang sepatutnya. Seperti mana imam bila nak memulakan solat, selalu imam memberi arahan kepada makmum, lurus dan rapatkan saf. Maknanya kalau kita naik basikal, letakkanlah basikal pada soft basikal. Kalau kita menunggang motosikal, letakkanlah motosikal kita pada soft motosikal. Kalau kita memandu kereta, letakkanlah kereta kita pada soft kereta. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka yang cantik-cantik. Subhanallah, ya. Lalu kita pun masuk ke surah ini dengan memulakan langkah kaki kanan. Kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kerahmatan. Ya, doa ni kena baca tuan-tuan setiap kali nak masuk surau, setiap kali nak masuk masjid, setiap kali nak masuk rumah-rumah Allah, agar selama keberadaan kita dalam masjid dan surau tersebut, kita dilimpahi, dihujani rahmat Allah yang begitu banyak buat kita semua. Ya, sebab ada juga orang masuk ke masjid, orang masuk ke surau kan, tapi barangkali dia tak baca doa agaknya, dia buat aktiviti mancing. Apa yang dia pancing tuan-tuan? Orang pergi mancing kat laut dalam, atau dekat pinggiran pantai, ataupun dekat sungai, ataupun dekat kolam mancing. Dia mancing dalam masjid tuan-tuan, mancing dalam surau tuan-tuan, mancing tuan-tuan. Dia guna lidi, depan lidi taruh gam, dia pancinglah satu-satu. Tapi lambat, dia mancing lambat tuan-tuan. Nak cepat guna pukat tunda. Pukat tunda. Baru-baru ni viral tuan-tuan, ya. Ada satu video, ya, daripada CCTV. Dekat apa, Masjid Nurul Yakin, dekat mana, Subang Jaya. Ada 2 orang manusia ni, dia bawa gunting gergasi tuan-tuan. Bahasa orang putihnya kata, pemotong apa, gunting besar lah, kata gunting gergasi tuan-tuan. Ya, dia guntingnya rantai yang melilit pada bahagian tabung dekat beranda masjid tersebut tuan-tuan. Putus pula tu, boleh pula diangkat. Tabung punyalah besar, tabung boleh diangkat tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan. Nak 1000 daya, mahu 1000 cara, ya. Masya Allah. Tapi yang positif je tuan-tuan, jangan patah tu tempat-tempat yang macam ni tuan-tuan. Masya Allah. Tu pukat tunda namun juga. Ada juga pukat harimau ke apa, tak pasti. Tu lagi dahsyat tuan-tuan. Peti besi dekat beranda masjid, dia ikat dengan tali rantai, diikat semua. Eloklah dia kunci kapur semua. Dia tarik dengan lori ataupun foil draft tuan-tuan. Dia tarik tuan-tuan. Dia tarik. Ini nama pukat tunda dan pukat harimau tuan-tuan. Kalau mancing tu dia satu-satu lambat, ya. Jangan ditiru tuan-tuan. Sebab apa ada orang buat aktiviti begini dekat masjid dan surau? Confirm. Sebab dia masuk masjid dan surau, dia tak baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Confirm dia tak baca doa tu tuan-tuan. Kalau dia baca doa itu, confirm dia tak buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, ya, yang tak diizinkan oleh syarak. Masya Allah. Jadi pastikan setiap kali kita nak melangkah masuk ke dalam rumah-rumah Allah dengan langkah kaki kanan, bacalah doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kerahmatan. InsyaAllah kita tak akan tersasar, kita tak akan terpesong, kita akan dipandu dan dilindungi insya-Allah, ya. Allahu akbar, subhanallah. Baik, bila kita dah masuk dalam rumah-rumah Allah, pastikan kita berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala, ya. Jangan pula nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid rakaataini, tertambah pula rakaataini tuan-tuan. Jangan, tu sembahyang tuan-tuan. Ni niat i'tikaf. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu taala, masya-Allah, ya. Dengan niat tersebut, kalau kita berada selama tempoh 2.5 jam dalam masjid tersebut, maka selama tempoh 2.5 jam itulah dicatat untuk kita pahala ibadah yang namanya i'tikaf. Tapi disebabkan kita tak berniat langsung iktikaf pada peringkat awal tadi, maka selama tempoh 2.5 jam itulah kita terlepas satu pahala ibadah yang namanya iktikaf, ya. Jadi kenalah berniat. Bukan susah tuan-tuan, tak sampai seminit pun, beberapa second, beberapa saat sahaja. Masya Allah, ya. Niat, Masya Allah. Dan bila kita dah masuk dalam rumah-rumah Allah, ya, masjid ke surau ke, sebelum kita duduk,
buat solat sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnatat tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat penghormatan masjid, ya, kerana Allah Ta'ala. Tahiyat makna penghormatan, tahiyatul masjid makna penghormatan masjid, penghormatan kepada rumah Allah, ya. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Masya Allah. Kecuali kita sampai-sampai imam dah memulakan solat, waktu tu terus aja follow imam, tak perlu lagi kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Masya Allah, ya. Kerana apabila bertemu antara yang fardu yang sunat, utamakan yang fardu. Masya Allah, ya. Itu antaranya. Macam tengah hari tadilah khutbah Jumaat, kan? Kan dia ada adab bertamu dalam keadaan kita berpuasa macam mana. Tengok, kalau kita puasa sekadar puasa sunat dan bimbang mengguris hati tetamu yang datang, kita tuan rumah kita puasa, tamu tak puasa, kita hidang makanan tapi kita tak makan, bimbang mengguris hati, maka diharuskan kita berbuka puasa ketika itu, ya. Masya Allah. Kerana memuliakan tetamu itu, ya, hukumnya lebih utama lagi, lebih besar. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, ya, memuliakan tetamunya. Masya Allah, ya, Masya Allah, Masya Allah. Begitu juga, ya, kalau kita tadi kita sebagai tuan rumah, ni kita puasa tapi ada jemputan, open house ke apa, itu ini dan sebagainya, kan. Jadi kita penuhilah jemputan. Andai kata kita berpuasa, kita doakan kesejahteraan, keampunan untuk tuan rumah tadi. Tapi andai kata kita tak berpuasa, makanlah, ya. Tapi tengok keadaan lah. Kalau kita nak berbuka pun tak ada masalah, harus. Apatah lagi kalau disebabkan kita berpuasa tadi tak makan bersama-sama tuan rumah, menyebabkan tuan rumah mungkin tergurih perasaannya, tersinggung dan sebagainya, maksud tu harus kita berbuka. Kecuali kalau puasa yang fardu, apa dia, puasa qada ataupun puasa nazar, ya, itu jangan buka pula. Itu haram kita berbuka dengan sengaja. Kalau puasa sunat ada keharusan dalam keadaan-keadaan tertentu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, lepas tu kita pun solat berjamaah, ya. Sebentar tadi bersama imam kita solat maghrib. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fardi bi 70 wa 20 darajah, ya. Sembahyang berjamaah itu lebih utama berbanding dengan sembahyang seorang diri, dengan dilipat kali gandakan pahalanya sebanyak 27 kali lipat, ya. Masya Allah. Kita lazimi solat berjamaah walau di mana juga kita berada. Hatta kita berhari raya, kita banyak mungkin bermusafir, ya, outstation, ya, tempat yang jauh, barangkali nak menghubungkan silaturahim. Jadi dekat tengah-tengah highway, bila nak sampai waktu kita pun singgah dekat RNR, rawat dan rehat, ke rehat dan rawat, kan. Kita pun singgahlah ke surau yang ada di situ, ya. Anehnya kita dapati ramai yang solat di situ tepi dinding. Tepi dinding, kan. Ustaz lu mikir kenapa ramai tepi-tepi dinding, ya, tengah kosong. Kadang-kadang lah, kan, baru Ustaz faham, oh, dia nak elakkan diri daripada kena jadi imam. Kalau tengah-tengah tu orang datang selalu Allahu Akbar, nak tak nak terpaksa jadi imam, terpaksa jadi imam, rela tak rela, suka tak suka, mau tak mau, terpaksa jadi imam. Tapi bila dia berdiri betul-betul tepi dinding semua jadi kita nak menyelit macam mana, ya. Subhanallah, subhanallah, ya. Itu antaranya. Jadi lazimilah kita solat berjamaah walau di mana juga kita berada, kerana gandaan pahalanya 27 kali lipat, ya. Subhanallah. Baik, bila kita solat berjamaah, kita sebagai makmum pastilah kita berada di belakang imam. Tapi ingat, akan tiba satu saat nanti kita bersembahyang bukan lagi berada di belakang imam, malah kita diletakkan di hadapan imam. Namanya solat jenazah.
Alangkah indahnya kalau mengimamkan jenazah kita ketika itu anak-anak kita. Alangkah bahagianya kalau mengimamkan jenazah kita ketika itu cucu-cucu kita. Alangkah indah dan berbahagianya kalau mengimamkan jenazah kita ketika itu zuriat keturunan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam faqad inqata amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariah. Kedua, ilmu yantafi'u bih, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 ini saja yang kita bawa bersama, yang berterusan dia punya pahala mengalir untuk kita walaupun kita dah berada di alam barzah. Selebihnya semua terputus, semuanya terhenti. Subhanallah, ya. Dan seringkali kita nampak tagline, tema-tema, moto-moto tertulis dekat papan tanda papan iklan, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Kenapa lahirnya ungkapan-ungkapan seumpama ini? Rupa-rupanya ada manusia atas muka bumi ini seumur hidupnya langsung tak pernah sembahyang, bahkan tak pernah menjejakkan kakinya ke dalam rumah-rumah Allah, masjid dan surau. Tapi apabila ajal menemui dirinya, apabila nyawa berpisah daripada jasadnya, ketika itu suka tak suka, mau tak mau, rela tak rela, dia terpaksa disembahyangkan. Namanya solat jenazah. Rupa-rupanya itulah sembahyang pertama dan terakhir waktu dia berada atas muka bumi Allah. Itu pun bukan dia yang solat, orang yang solatkan ke atas dirinya. Jangan begitu, ya. Oleh itu sebelum kita semua disembahyangkan, terlebih dahulu jagalah solat ini, jagalah sembahyang ini betul-betul, ya. Masya Allah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya, menegakkan agamanya, mengukuhkan agamanya, menguatkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan, merobohkan agamanya. Rupa-rupanya agama ini runtuh, agama ini roboh, agama ini rosak bukan kerana orang lain. Rupanya kerana umat Islam itu sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Dia tak solat. Tapi kalau dia solat, dia jaga solat, Allah Ta'ala sebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Solat itu jaga kita. Bila kita jaga Allah, Allah pasti akan jaga kita. Bila kita jaga solat, Allah pasti akan jaga kita. Maknanya kita akan terhindar daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Bila kita tak solat, kita tinggalkan solat dengan sengaja, sebenarnya kitalah yang menjadi perosak dan peroboh, ya, peruntuh kepada agama Islam ini. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil 'abd yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang mula-mula akan ditanya di hari kiamat ke atas hamba-hamba ialah tentang solat, ya, tentang solat. Masya Allah. Kalau solatnya sempurna, solatnya okey, solatnya baik, maka mudahlah perjalanan sesudah daripada itu. Tapi kalau solatnya bermasalah, maka teramat sukarlah perjalanan sesudah daripada itu. Perjalanan ke mana ni? Perjalanan nak balik kampung halaman yang kekal abadi di hari akhirat. Kampung datuk nenek moyang kita Nabi Adam dan juga Hawa, iaitulah namanya Al-Jannah, yang namanya syurga. Kalau kita daripada stesen 20, kita berhenti seketika laluan untuk azan Isya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sambung sikit lagi. Sebagai contoh, kalau kita daripada section 20, kita nak pergi ke Sabak berenam. Yang lelaki memadai bawa wallet, yang perempuan memadai bawa handbag. InsyaAllah sudah cukup sebagai bekalan, ya? InsyaAllah kita boleh sampai dengan selamat. Tapi kalau kita daripada section 20 nak pergi ke Pasir Gudang Johor, nak pergi ke Kota Baru Kelantan, nak pergi ke Langkawi Perlis, kita terpaksa bawa beg yang besar. Sebab apa? Perjalanan beratus-ratus kilometer dan ambil masa mungkin sehari dua. Tapi kalau kita nak fly ke seberang, nak pergi Indonesia ke, nak pergi Filipina ke, nak pergi Kemboja ke, kita terpaksa bawa bagasi. Bunyi pun dah macam gergasi. Bagasi ni besar sikit pada beg. Maknanya muatan kena lebih lagi. Sebab apa? Perjalanan beribu-ribu kilometer dan ambil masa barangkali berhari-hari atau seminggu dua. Masya Allah. Dulu masa Ustaz kecil-kecil, arwah Atuk Ustaz pernah berkongsi cerita. Atuk Ustaz kata, dulu Atuk dengan nenek pergi haji naik kapal laut. Naik kapal laut, merentasi lautan Samudra, merentasi lautan Hindi, yang mana dalam tu ada ikan paus biru, ada ikan jerung, ada ikan todak, ada ikan yu. Dan ambil masa lebih kurang 40 hari nak sampai daripada Pelabuhan Kelang sampai ke Pelabuhan Jeddah dekat Saudi sana. Ada jemaah haji yang naik kapal laut waktu itu bawa beras berkampit-kampit.
Ada jemaah haji waktu itu naik kapal laut bawa dapur sebab nak masak nasi atas kapal. Ada jemaah haji ketika itu naik kapal laut bawa beralmari-almari pakaian. Sebab apa? Bimbang takut terputus bekalan dekat pertengahan jalan jadi masalah besar. Itu dekat dunia. Maknanya lagi jauh perjalanan, lagi lama tempoh masa diambil untuk menuju ke sesuatu destinasi di dunia ini, lagi banyak bekalan yang perlu kita bawa bersama supaya kita selamat sampai dengan selesa. Itu di dunia. Macam mana dengan perjalanan hari akhirat nak menuju ke kampung halaman kekal abadi, kampung halaman hakiki kita yang namanya al-jannah, yang namanya syurga. Si Jangkang itu kampung sementara yang kita akan tinggalkan selama-lamanya, persinggahan sementara saja si Jangkang. Jadi usah balik kampung tu raya tak jauh lah, si Jangkang, Sekangkang Kera dekat. Ada orang lebih dekat lagi, Setapak, sampai terus Setapak. Sebab namanya Setapak tuan-tuan, Ustaz gurau saja tuan-tuan. Subhanallah, ya. Ya Rabb, ini kan pula perjalanan kita nak menuju ke syurga di hari akhirat, yang entah berapa jauh jaraknya, yang entah berapa lama nak sampai, Allahu a'lam, Allah saja yang maha mengetahui. Disebabkan perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang, sangat lama, kita pun tak tahu berapakah jarak dan tempoh masa, Allah saja yang tahu. Memerlukan bekalan yang secukup-cukupnya, memerlukan bekalan yang sebanyak-banyaknya untuk kita bawa bersama agar kita sampai selamat ke kampung halaman yang namanya syurga tadi. Yang mana sekali kita sampai, sekali kita masuk ke kampung itu, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya, abadan abada. Tak ada penghujung, tak ada pengakhir, tak ada penghabis, tak ada penutup, tak ada penamat, tak ada ending, kata orang Jawanya. Itulah dia syurga. Subhanallah. Dan apakah bekalan yang kita nak bawa ni? Adakah berupa RM? Adakah berupa dolar USD? Adakah berupa pound sterling? Adakah berupa yen? Adakah berupa rial? Adakah berupa rupiah? Adakah berupa bat dan seumpamanya? Tidak, bukan itu. Semuanya bukan. Bukan. Bekalan yang kita nak bawa, satu-satunya bekalan, ya, yang namanya at-taqwa. Inilah satu-satu tiket yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Tiket taqwa. Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang terpancar daripadanya air mata air. Nak menggambarkan betapa indahnya syurga untuk hamba-hamba Allah, sebagai pembalasan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan melakukan amal-amal yang saleh. Subhanallah. Dan khatib setiap minggu, khatib saban minggu berpesan atas mimbar. Apa kata khatib? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan Islam. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa? Asal makna ialah takut. Takut, Masya Allah. Dan takut pada Allah, takut pada makhluk itu sangat-sangat berbeza. Kalau orang tu takut pada singa, takut pada harimau, takut pada hantu, dia akan cabut lari, akan menjauhkan diri. Tapi apabila hambanya itu takut kepada Allah, semakin dia takut, semakin dia menghampirkan diri. Semakin dia takut, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dan Allah berpesan, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Masya Allah. Sebab itulah jangan tinggal doa, Allahumma
Allah bakhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Engkau tamatkanlah riwayat hidup kami suatu hari nanti dengan kesudahan yang baik. Maksudnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kita mati. Wala takhtim alaina bisuil khatimah, dan janganlah engkau khatamkan, engkau tamatkan riwayat hidup kami satu hari nanti dengan kesudahan yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Masya-Allah ya. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirat yang dikasihi oleh Allah, momentum ibadah kita sebulan yang lalu di bulan Ramadan kita terus kekalkan. Takwa yang kita kutip sebanyak mungkin pada bulan Ramadan yang lepas kita kekalkan, teruskan sampai bila? Sampai penghujung hidup kita. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah ambil nyawa kita dalam keadaan mati kita husnul khatimah, kesudahan yang baik ya? Bukannya su'ul khatimah. Masya Allah. Jadi setakat ini sajalah ya untuk perkongsian Ustaz. Dan kita berada pada 14 Syawal, malam ni 15 Syawal. Yang dah selesai buat puasa sunat 6 Syawal, tahniah Ustaz ucapkan. Yang dalam proses teruskan perjuangan, yang belum mula boleh dah difikir-fikirkan. Kadang-kadang nak menentukan hari bila nak start tu yang paling payah, cabaran besar sebenarnya ya. Tapi kalau dah start dah senang dah mula start okey. Nak mula start tu jadi ya, jangan sampai nanti hujung-hujung tahu-tahu jadi puasa sunat 5, puasa sunat 4 sebab tak cukup 6 hari. Jangan begitu ya. Subhanallah ya. Kerana pahalanya seperti kita puasa sepanjang tahun ya. Masya Allah. Sebab setiap kebaikan kita lakukan itu dilipat kali gandakan sebanyak 10 gandaan. Maknanya 30 hari Ramadan kita puasa kali 10 300, umpama 300 hari. Tak cukup setahun lagi. Tambah 6 hari di bulan Syawal puasa sunat 6, maka kali 10 60. 300 campur 60 360, maka genaplah setahun. Subhanallah. Ustaz, bukankah setahun dalam satu tahun bukankah dalam setahun itu ada 365 hari? Betul, tapi itu kalender Masihi, kalender orang putih. Sebab kan kalender Masihi ada 31. Kita kalender Islam mana ada 31, 29 ada. Kan? Kita 30 semua. Sebab tu dia genap 360 hari. Kalender Masihi dia terlajak ada lebih kurang 5 bulan tu 31. Tu jadi 365 hari. Masya-Allah ya. Dan ambil peluang ziarah menziarahi, kunjung mengunjung ya. Sampai menguatkan ukhuwah fillah, juga silaturahim. Kita juga ambil peluang untuk saling bermaaf-maafan. Sebab semua dosa terhadap Allah boleh saja Allah ampuni kalau kita taubat nasuha. Tapi dosa kita sesama makhluk, sesama manusia takkan terhapus selagi tak dapat kemaafan daripadanya, tak dapat redha daripadanya, tak dapat halal daripadanya. Andai kata kita pernah melakukan sesuatu padanya ya, yang mungkin mengguris hati, mengambil haknya atau menzalimi dan sebagainya. Masya Allah ya. Dan pesan Ustaz, disebabkan open house lepas ni terlalu banyak, tak tertanggung-tanggung nampaknya kan, kawallah makan ya, bersederhanalah dalam pengambilan makanan. Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah olehmu dan minumlah olehmu, akan tetapi jangan melampaui batas. Maknanya apa? Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yakni yang berlebih-lebihan. Maknanya kita estimate lah, kita bajet-bajet. Katalah hari ini ada berapa open house, ada berapa jemputan. Kita buat calculation lah. Kita kan dah belajar matematik kan. Perut kita ni kata boleh menampung berapa kilogram makanan atau berapa tan makanan. Contoh tak sampai begitu. Kita estimate. Jadi setiap rumah tu makan sikit-sikit je, sikit-sikit. Jangan sampai tak makan pula. Hati kecil hati tuan rumah. Sikit-sikit kita anggarkan begitu. Kalau satu hari tu satu rumah aja, tak apalah, makan satu pinggan penuh pun okey lah. Tapi kalau hari tu sampai 10 rumah, macam jadi bajet-bajet. Sebab kita nak sebagaimana bulan puasa
Sumu tasihhu, berpuasalah nescaya kamu sihat. Jadi kesihatan yang kita perolehi dalam bulan Ramadan terus kita kekalkan. Macam mana caranya? Antaranya bersederhana dalam pengambilan makanan. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin makan dalam satu perut, manakala orang kafir makan dalam 7 perut. Maknanya larangan kita makan berlebih-lebihan atau terlalu banyak. Nabi pernah bersabda, maksudnya subhanallah, tak ada kantong yang lebih buruk pada seseorang anak Adam mengatasi perutnya. Cukuplah dia mengambil beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Jika tidak dapat, jadikan 1/3 daripada perutnya bahagian makanan, 1/3 lagi bahagian minuman, dan 1/3 lagi bahagian udara ataupun pernafasan, ya. Mana kita bersederhana, insya-Allah kita sihat. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Maaf zahibatin Ustaz, mohon daripada tuan-tuan puan-puan hadirat, ya, maaf zahibatin jika selama ini biasalah ada terkasar bahasa, terlanjur kata, tersilap tutup bicara yang mengguris hati dan perasaan dan sebagainya. Harap maafkanlah Ustaz, ya. Ustaz juga dah memaafkan semua abang-abang, kakak-kakak semua, ya, tuan-tuan yang dikasihi, ya, ukhuwah fillah semuanya, ya. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan jumpa dalam syurga nanti di hari akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.